Okey, ini adalah kedudukan umum bila kita buat rawatan. Okey, maksudnya pesakit duduk menjelunjuk, kaki macam ni. Okey. Nak duduk bersila, boleh ke tak boleh? Tak boleh. Lagi jawapan lain? Boleh ke tak boleh duduk bersila? Yati, boleh? Boleh? Boleh je, tak ada masalah. Cuma saya suka duduk dalam keadaan macam ni. Biasanya pesakit lebih mudah nak rasa. Kalau gangguan tu dia keluar melalui kaki ke, dia akan rasa getaran-getaran dia lebih mudah. Kalau dia duduk bersila, biasanya macam dia tak rasa sangat lah. Okay, ini boleh. So, boleh duduk macam ni. Nak duduk atas kerusi juga boleh. Kalau ibu-ibu mengandung, orang yang tak boleh duduk apa semua, biasanya saya akan suruh duduk atas kerusi. Okey, agak bangun. Ya, duduk atas kursi. Okay, duduk atas kursi juga boleh. Cuma kalau duduk atas kursi, jangan bersandar. Orang bagi duduk, lebih-lebih pula. Depan sikit lagi. Okey, duduk macam ni, dah depan kursi. Supaya saya boleh akses belakang dia. Okey, tepuk-tepuk belakang dia. Dan juga bila duduk, okay, duduk bawah balik. Duduk bawah balik. Okay, duduk bawah balik. Duduk bawah juga. Jangan terlampau rapat antara pesakit sebelah dengan sebelah. Biasanya biar ada ruang lebih kurang dalam 1 meter ke setengah meter ke. Bukan soal penjarakan sosial, takut dia tak sedar ke apa ke. Dan saya nak ada ruang untuk saya lalu lah. Ini biasanya dia nak lalu. Dan suasana di tempat kita nak rawat tu jangan berselerak. Ada meja, kursi tepi ke. Sebab kadang-kadang kita tak tahu apa yang dia berlaku. So biar kawasan tu agak lapang. Sebab tu saya lebih selesa pesakit datang ke tempat saya. Sebab dia luas kawasan dia. Saya pernah pergi rumah orang dengan meja dia, dengan pasu dia. Risau saya dia kerasukan. Terkena pasu dia, terkena bucu meja dia. Okay. Ini adalah kedudukan pesakit. Okay. 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 Kedudukan perawat pula, macam mana nak duduk? Jangan duduk macam ni. Ini adalah posisi yang paling tidak sesuai. Kenapa? Macam mana? Bahaya. Apa yang bahaya? Kena penampar dia. Okay? So kalau nak duduk berdepan, at least macam ni. Boleh. Sebab tangan dia taklah sampai sangat. Okay? Taklah sampai sangat. Jauh lah. So sini kita duduk sambil pegang kaki dia. Dan yang paling sesuai, duduk macam ni. Duduk di belakang dia. Sebab kalau kata dia nak ilah ke apa pun, kita masih ada ruang untuk kita nak elak ke apa ke. Okay? Dan kita nampak pergerakan dia. So di belakang. Okay? Dan secara umumnya kita rawat, kita memegang kepala. Okay? Di permulaan rawatan kita akan sentuh kepala. Sebab kepala ni lah pusat gangguan. Dia akan buat kita jadi serabut, dia akan buat kita jadi sakit kepala, dia akan buat kita memikir bukan-bukan, was-was dan sebagainya. So di kepala ni lah kita baca sambil tepuk-tepuk. Tepuk-tepuk ni lah yang kita nak ajar. Jangan tepuk ringan sangat. Jangan tepuk sampai macam tertolak-tolak, minta maaf, tertolak-tolak kepala dia pula. Kita tepuk tu betul-betul kita bagi rasa padat, padu. Okay? Ini poin kepala. Poin yang paling utama sekali. Kita boleh tepuk, kita boleh picit. Poin picit yang paling utama, tak ingat nama dia, tapi dia bertembung di telinga ni, bertembung ke depan, atas, sini, straight, bertembung. Apa nama dia tak ingat. Titik bekam. Titik bekam. Ubun ni lah. Tapi dia bukan ubun, dia ada nama titik nama dia tu. Ada nama. Bekam kan? Ada nama dia. Pusaran belah bawah sikit. Bahasa Arab. Tak ingat nama dia. Dia betul-betul. Ukuran dia telinga ni. Telinga ambil. So daripada depan ni pula ambil. Sini. Pusaran dia belakang sikit. Okay. Sini. Sini yang kita kena tekan-tekan. So point ni tak kira lah ada jin ke tak ada jin ke. Dia boleh bantu kawal edaran darah kita. Puncak dia. So kat sini kita baca sambil kita tekan-tekan atau tepuk-tepuk. Okay.
Okey, kemudian kaedah yang tempat yang kita nak tepuk di bahagian tulang kipas. Al-Rosi. Okey, al-rosi. Al-Rosi. Tepuk ni kena sesedap rasa. Al-Rosi. Tepuk kita biar nak bagi dia termuntah. So maksudnya tak boleh tepuk terlampau perlahan-lahan. Okey. Okey, abang boleh bangun, orang lain pula duduk. Okey, kita tepuk sesedap rasa. Next, duduk. Okey, next duduk. Duduk. Akak boleh bangun. Orang lain duduk. Come on. Laki-laki seorang. Laki seorang, perempuan seorang. Lagi. Perempuan seorang lagi. Rasa semua rasa. Nanti nak rasa juga. Okey. Tadi saya kata tepuk di kawasan tulang kipas ataupun mana yang bertentang dengan jantung. Sebab kita tak nak sentuh depan, kita sentuh belakang di jantung. Okey, itulah kita tepuk. Dan juga satu lagi pinggang. Daripada kawasan pinggul ni satu tapak tangan. Saya ke depan. Tak nampak nanti. Ni tak nampak saya tepuk ni. Di sini. Belakang. Sini. Mahir belakang. Sini. Sini semua. Okay, sini. Tak nampak saya tepuk nanti. Jangan halang kamera je. Okey, ni di sini. Okey, perempuan pun sama. Okey, ni yang nak kena tunjuk. Ni. Okey. Atas. Tulang tongking jangan usik. Dia atas sikit. Dia dah betul-betul dah. Kalau kata ni pinggang kita ni, tulang tongking dia bawah ni. Jangan, itu jangan usik. Jangan sesekali. Okey, di atas dia ni. Kawasan ni, pinggang-pinggang ni. Ni. Dekat pinggang ni dah ni. Tulang sepatu tulang apa? Dekat tongkol dah tu. So kalau orang perempuan biasanya kalau masalah head period kat sini. Masalah dia selalu gugur ke apa ke gangguan duduk di sini. Di tepi, di tengah dan di sini. Orang lain. Oh jangan. Patah tu nanti lumpuh. Seorang lagi. Okey. Ya, sini. Nampak? Kita kalau ni punggung ni kita pegang ni, dia selalu. Ni bahaya ni. Ada pin kat sini. Okey, bahaya untuk saya lah. Bila nak buat rawatan memang kena pesan kepada pesakit, semua jarum-jarum buka dulu. Banyak dah duduk kat sini, kita pegang kena jarum. Saya pergi duduk kat atas ni, okey, pegang kena jarum. Banyak saya kena. Okey, so sini kita tepuk terus sini. Kalau perempuan yang ada masalah head, senggugut, period tak teratur, sambil ruqyah, tumpukan di sini. Okey. Boleh bangun. Agak tak? Kita tengok. Duduk. Duduk okey. Kita juga boleh menyentuh pesakit dengan menggunakan kayu-kayu. Kayu sugi boleh. Ni kayu untuk urut juga boleh. Tepuk juga boleh. Tapi kadang-kadang dia sedap, dia tak kurang sedap. Tak padu. Kena yang ni juga. Ataupun boleh guna rotan. Juga boleh. Kita tepuk macam tu je. Tapi biasanya pesakit akan rasa lebih sakit. Okey. Sama. Kalau ketuk guna ni dia lebih pedih. Kalau guna tangan dia lebih padu untuk terkeluar. Okey, sama. Kita nak ruqyah sentuh guna rotan juga boleh. Okey, sebab saya cakap zaman sekarang zaman viral. Kadang-kadang orang mengambil kesempatan tak nak kata viral dan sebagainya. Ataupun boleh guna kayu juga boleh. Okey, di bawah juga boleh. Cuma bawah kadang-kadang kita tak pasal selap sikit lah. Boleh. Okey, gunakan sarung tangan. Okey, nak tebal lagi pun boleh, tak ada masalah. Okey. Tadi kita sentuh, kita ketuk. Kita juga boleh ruqyah dia sambil mengusap-ngusap kepala dia. Kalau dia memang selalu serabut, dia selalu bermasalah, kita boleh baca sambil ni semua yang apa yang saya cakap ni semasa kita baca ayat ruqyah. Sambil baca, sambil tepuk, sambil usap. Dia semua pergerakan-pergerakan ni dibuat serentak. Sambil baca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi iznih. Usap juga, sentuh juga. Okey. Yang penting matlamat kita nak sentuh tercapai. Cuma sama ada sentuh guna tangan atau sentuh guna kayu, guna rotan, boleh, mana-mana pun boleh. Okey, so posisi kita sentiasa membelakangi pesakit lah. So pesakit tu kerasukan ke, dia muntah ke apa ke, kita cuma standby bekas sahaja untuk kalau dia muntah. Okay, plastik, biasa saya akan bagi bekas. Okay, letak di riba dia. So dia nak muntah ke, kita tetap baca. Sambil baca, sambil tepuk, dia standby nak muntah. Sambil baca. Ya? Nombor ayat baca. Itu lebih kepada adab. Kita membaca ayat Al-Quran daripada awal sampai ujung. Dia macam tak sesuai. Baca Al-Fatihah, tiba-tiba awak terus masuk 3 gol. Tiba-tiba ayat kursi balik. Dia tak sesuai macam tu. Tak kena pada adab dia. Kita baca daripada awal sampai habis. Okay. Okay. So sebaik-baiknya baca ikut turutan dan semua. Tapi tidak wajib ikut baca semua. Okay. Macam tadi ada 20 ayat. Nak baca semua keturutan ke? So sebagai praktikal untuk pembelajaran dan latihan amalan, kena ikut semualah. Nanti bila di lapangan, mungkin kita boleh skip yang mana yang kita rasa sesuai. Tapi di peringkat awal ni saya rasa ikut saja turutan sampai habis. So kita baca wa auhayna ila Musa an alqi 'asaka fa iza hiya talqafu ma yafikun fa waqa al-haqqu wa batala ma kanu ya'malun fa qulibu hunalika wal qalabu sahirin wa ulqiya as-saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin Rabbi Musa wa Harun. Kita baca sambil tepuk, sambil usap. Bacaan jangan sesekali stop. Teruskan. Cuma kalau dia berdialog kerasukan, itu kita kena ikut keadaan. Kalau setakat dia muntah-muntah, biasa, tak ada masalah. Kalau dia meronta-ronta pun, dia macam ni. Kalau dia meronta-ronta bersilat, kalau cukup ahli, pegang. Sebab biasanya dia sangat kuat meronta. Dia seorang nanti susah nak selesai. Kalau tak cukup ahli, saya seorang-seorang rawat 4 orang, dia nak bersilat, saya biar je dia bersilat. Tak payah pegang-pegang. Kita teruskan baca. Kalau kita rasa dia boleh tepuk-tepuk, kita tepuk macam biasa. Tapi kalau dia macam nak lawan kita balik, tak payah pegang. Biar dia saja. Teruskan saja bacaan. Biasanya dia tak akan boleh bersilat lama. 10 minit, 15 minit, dia akan start diam balik. Kalau cukup ramai pegang, tak apa, boleh pegang. Dan kalau kata dia bangun bersilat sekalipun, kalau ini untuk pembelajaran, rawat seorang demi seorang lah. Jangan buat macam saya, sekali rawat 4 orang, kan tak makan cekak nanti. Kalau untuk seorang demi seorang, andai kata dia bangun bersilat, tak pernah dia bangun bersilat. Kalau saya pernah bersilat, dia biarlah dia nak bersilat ke bukan, saya duduk je di tepi. Sebab biasanya yang silat-silat ni dia lebih kepada nak provoke kita. Dia nak provoke kita. Pernah ada satu kes tu, budak tu buka silat, dia siap aksi macam tengah cabut gerih. Ambil, nak tikam saya. Sebab tu ada rasa depa, ditikam sungguh ke apa ke. Tapi saya duduk macam ni je. Saya terus saja baca. Dan alhamdulillah, dia yang nak tikam saya tu, dalam tak sampai 5 saat, dia terpelanting sendiri. Cuma kita kena yakin dan terus baca saja. Kalau kita pegang dia, di saat dia tengah bersilat, 4 orang pun bukan lawan dia lagi. Sebab tu kalau rasa nak pegang, betul-betul makan cekak, boleh pegang. Seorang pegang tangan, seorang pegang kaki, baru boleh.
Soalan. Okey, kalau dia kerasukan yang meronta-ronta teruk, jangan pegang di sini. Sebab kekuatan kaki dia duduk di sini. Kuat dia. Dia nak tendang ke apa ke, kalau kita setakat pegang sini dia boleh lawan lagi. So tekan di sini. Ataupun kawan lain, mari seorang lagi duduk sini. Mari, ni pegang sini. Okey, tahan ni. Tahan di kawasan ni. Okey, kunci dia di sini. Pada lutut tu. Okey, tangan dia pula kalau nak paut tangan, paut pada siku ni. Okay. Sebab kalau pegang sini, hidup ni merata muka kita sampai ni. So paut pada sini. So sedikit sebanyak ilmu silat ni kena penting juga, ilmu kunci ni. Seorang lagi paut sebelah. Mari seorang paut sini. Seorang duduk depan ni. Mari. Seorang sini. Seorang sini. Kalau nak betul-betul pegang, kena 4 orang macam ni. Okey, abang kita dah. Saya orang kelima yang nak terus cekik dia ke apa ke. Okey. Kalau macam ni pun terlepas juga, kaki lah selalu terlepas. Paut pula macam ni. Paut sini. Ni pun paut sini lagi. Kunci situ. Ni kunci situ. Kaki abang memang sakit ke? Tak. Okey, so maksudnya kalau kata motor kuat kena situ. Okey. Kalau yang motor kuat, kalau tak, tapi bukanlah semua kes macam ni. Okey, ini yang memang tahap dinosaur punya kerasukan lah orang kata. Okey, selesai. Duduk. Kalau saya seorang-seorang saya memang ganas sikit lah. Kadang-kadang saya pijak je. Okay, kalau kanan kaki dia nak elakkan dia bengkok ke apa ke, saya pijak je. Okay. Ini yang kadang-kadang orang viral tu. Perawat ni pijak. Dah kalau saya seorang-seorang nak buat macam ni. Okay, so memang saya pijak je. Okay. Ada soalan? Okay, laluan keluar. Biasanya saya akan bagi tahu, aku akan azan ni, wahai makhluk jin. Kamu boleh keluar melalui jari-jari kaki ataupun kamu boleh keluar melalui muntah dia. Kita minta 2 jalan tu saja keluar. Sama ada melalui jari-jari kaki ataupun keluar ikut mulut, muntahkan keluar ikut mulut. Jangan keluar ikut mata. Jangan keluar ikut telinga. Boleh rosak telinga, rosak mata. Pernah ada kes jin tu sibuk nak keluar ikut telinga. Sakit tu kata nak pecah gendang dia. Jangan. Mata boleh buta, mata sakit tu pula. Panas hawa jin ni. Okey, orang lain. Okey. So maksudnya kita yang bagi tahu, kamu hanya boleh keluar wahai makhluk jin melalui 2 jalan sahaja. Sama ada jalan-jalan jari kaki dia ataupun jalan mulut dia. Muntahkan keluar dari mulut dia. Naik daripada perut, naik ke kita kena guide dia. Naik daripada perut, naik ke dada dia, naik ke leher dia dan muntahkan keluar melalui mulut. Dan biasanya dia akan mengikut apa yang kita suruh tu. Okey. Kalau saya buat rawatan, saya satu panjang 20 minit, 40 minit. Sebab saya akan tepuk dan picit hampir ke semua tempat. Okey. Kalaulah saya tepuk kepala, tekan-tekan, dia dah sendawa. Maka situlah yang kita kena fokus. Faham? Sambil baca, sambil tepuk di situ dah lebih. Kalau sini tepuk-tepuk tak ada apa-apa. Tepuk sini, betul. Maka situlah yang kita kena lebih bagi tumpuan. Okay? Kita tepuk-tepuk pinggang, dia wek, muntah. Maka pinggang tu dah tempat yang lebih sesuai. Kita baca-baca, kita picit kaki, dia muntah. Situlah tempat yang paling sesuai yang kita nak fokus. Sebab tu kalau saya buat rawatan, saya akan sentuh dan tepuk banyak tempat. Sebab kita tak tahu dia duduk di mana. Dia mungkin duduk di bahu, dia rasa kalau dia di bahu, kita tepuk bahu lebih sikit. Cuma sebab tu lah diagnose tadi, dia sakit pinggang, dia sakit bahu, dia sakit perut. Maka kita ambil poin-poin yang dia bagi tahu tadi. Dan kita tengok reaksi dia lah. Dia muntah, dia sendawa, apa, situlah yang lebih kita fokus. Okey. So untuk bulan ni, teknik dasar kita tadi. Sentuh, tepuk, usap. Bahagian tu. Okey. Good. Okey. Kalau perempuan sering masalah gangguan tu di tempat sulit. So sulit macam mana pun,
Tak semestinya kita pegang dada. Dada dia di depan, kita tetap boleh di bahagian belakang setentang dengan problem dia. Boleh di sini juga cukup, ataupun di sini juga cukup. Okey. Jangan sesekali pegang depan. Paling-paling pun kalau rasa dia rasa sakit perut sangat, gunakan rotan yang panjang untuk tekan-tekan sikit. Macam ni saja. Biasanya saya tekan-tekan macam tu saja. Okey, bukan ketuk-ketuk. Saya sekadar untuk cocok-cocok sikit situ saja. Okey. Kalau dah memang teruk sangat, barulah saya ambil tepi sikit, tarik buang ke apa ke. Tapi itu yang paling jangan gunalah sangat. Okay? Kalau kita ada kayu apa semua, gunalah kayu. Ini pun tak ada masalah, gunalah kayu ke. Kita nak bagi rangsangan saja, cocok-cocok sikit. Okay? Kalau sakit setara makcik, dia tak jadi fitnah. Sebab makcik dia dah berumur, tak jadi fitnah. Kena macam orang yang muda-muda duduk, memang orang akan hentam kita nanti. Bab ni kita kena jaga juga. Sebab tu saya sentiasa mengamalkan pakai sarung tangan. Itu pun orang condemn, sarung tangan tak cukup tebal dan sebagainya. Okay? Itulah arah lumrah biasa. Okay. So maksudnya kita boleh baca sambil cucuk-cucuk. Afahasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un fata'alallahul malikul haq la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. So kita baca tu dengan perbuatan tu serentak. Okay? Bukan cucuk saja tanpa baca, dan bukan baca sahaja lepas baca baru tepuk. Tak. Okay? Tak kisah, apa-apa pun boleh. Contoh saja tadi. Contoh saja. Orang masalah perut, kita boleh urut di kaki ni, tapak kaki. Okay? Angin ke apa ke, dia lebih mudah untuk muntah. Sebab tu kalau saya buat rawatan, saya akan sentuh hampir ke semua tempat. Okay? Kalau kaki pun kita boleh tepuk-tepuk macam ni, ataupun juga boleh. Okay? Boleh. Okay, aman. Kalau pesakit perempuan datang, saya memang pesan, jangan pakai tudung fashion. Okay? Tudung yang simple-simple saja. Yang belit-belit macam tu susah. Okay? Macam ni je. Yang simple-simple je. Yang belit-belit macam tu, sebab lagi dia ada pin sini, dia ada pin sini. Lagi memang banyak kali tercucuk. Kalau pin kecil-kecil tak apa, pin jadi bunga-bunga besar pula. Dan kita mau pesan, janganlah datang berubat pakai kebaya. Pening kita. Ada datang pakai kebaya, terlopong saya. Yalah, kalau muda-muda pakai kebaya, kita pun muda juga. Kita nak ubat tengok-tengok pakai kebaya. Duduk macam tu, lagilah badan dan sebagainya. Dia mengganggu kita, merosakkan perawat tu sendiri. Okay? So yang pakai nikab, teruskan pakai nikab, tak ada masalah. Cuma kalau time dia nak muntah saja, nikab kena alih sikit, angkat sikit lah. Okay? Ada juga yang tengah nak ruqyah, dia kata, Ustaz, saya buka lah nikab dan ruqyah ni, kita pulang atas masing-masing. Okay? Bagi saya tak ada masalah pun kalau bernikab. Okay? Cuma yang perempuan pakai nikab ni, untuk perawat lelaki, hati-hati. Di situ godaan sangat kuat. Sebab orang pakai nikab sentiasa akan ada persoalan daripada kami, kaum hawa. Macam mana muka dia kan? Cantik ke tak cantik ke? Maaf, memang ini soalan yang normal. Tengah-tengah ruqyah, dia tak tahan, dia buka. Allah, lawanya. Dia boleh merosakkan kita punya mutu, keyakinan kita, keikhlasan kita. Bukan kata tak boleh pakai nikab, boleh. Tapi itu cabaran bagi orang perawat. Sebab ya biasa, kita nampak mata je kan. Memang kadang-kadang kita tanya-tanya, corang cantik ke, jerawat ke, apa ke. Buka-buka, dia tak tahu. Kebetulan dia muntah teruk. Dia memang terpaksa buka lah sebab dah terkena muntah pada nikab dia. Alamak, cantik pula. Dia akan ada macam tu. Nampak macam sonok-sonok, tapi benda tu dia mengganggu gugat kita punya bacaan. Terlupa Al-Fatihah, terlupa ayat kursi. Okay? Ada soalan? Ini belum perincian lagi ya. Itu ciri-ciri gangguan. Jangan soal. Okay. Kita tak ada gangguan atau. Okay. Cuma ini baru basic. Okay. Basic pijit, tepuk, usap. Nanti bulan depan saya akan perincian lagi. Urat mana yang perlu kita tekan guna limau.
Okay. Urat mana yang kita perlu tekan supaya lebih mudah muntah. Bukan tak boleh ajar semua, tak ingat nanti. Okay. So untuk sebulan ni mahirkan, sambil kita baca tepuk sikit, buat ke anak tepuk sikit, buat ke isteri tepuk sikit. Nanti bulan depan ada perincian-perincian dia lebih lagi. Okay. Ataupun kalau kata Indonesia ni ada lagi teknik-teknik pamungkas dia. Okay. Yang mana kalau kita picit dia lebih sengsara jin tu, lebih mudah untuk dia muntah dan sebagainya. Okay. Kalau kena je tempat yang betul-betul dia duduk, memang dia akan menjerit terus. Ada poin-poin dia, saya akan ajar. Cuma saya bukan kata ikut, kita bagi berperingkat. Sama saya kata, limau satu bulan lain, nantinya kaedah rotan juga satu kaedah yang lain. Yang tadi ketuk-ketuk belakang, itu bukan kaedah rotan lah. Itu ketuk-ketuk biasa je. Kaedah rotan memang saya akan rotan betul-betul di sini. Dan biasanya dia akan lebam tu, dia akan naik. Dia akan lari sampai ke sini. Kalau Dr. Zahid Siddiq, Pusat Rawatan Islam Manarah, dia memang kaedah utama dia orang. Rotan dengan ranting kayu nona. Dia akan rotan satu badan. Cuma saya tak buat sampai satu badan. Saya akan ambil sini, sampai sini dia pandai-pandai buat. Dan kaedah rotan biasanya memang efektif untuk jin-jin yang sangat degil. Yang merota-rota macam tadi, yang kena pegang 4 orang, dia lepas dapat pegang 4 orang tu, memang saya rotan. Dia cepat sedar. Tapi keburukan dia, lebam. Boleh jadi kes polis. Maksudnya kalau tiba-tiba pula dia pergi balik buat report, boleh jadi kes polis. Sebab tu saya rawatan berperingkat. Maksudnya kali pertama memang saya takkan sesekali rotan. Kali kedua, kali ketiga, orang pun dah faham, pesakit dah faham keadaan saya, jin degil lagi, saya minta izin untuk rawatan, okay, diizinkan, baru rawatan. Dan juga sebab tu bila buat rawatan perlu ada teman. Sebab saya guna rawatan tak pernah besar pada ni. Tapi pesakit rasa saya pakai kayu tu. Nampak tak tebal? Dia kata, Ustaz, rawatan saya dengan apa tadi? Inilah. Bukan, dia kata. Saya rasa macam batang penyapu punya besar, dia kata. Dia rasa kedebung tu besar. Sedangkan saya pakai ini sahaja. Itu biasa berlaku. Sebab tu kena ada teman. Sebab orang yang teman tu nampak apa yang kita buat. Kita tepuk kuat ke, Ustaz tu pegang dia tadi. Kadang-kadang bila kita pegang kaki tu, dia kata macam nak putus ni. Picit punya kuat, dia kata. Tapi ahli keluarga dia kan tengok macam mana yang saya buat. Dia betul ke picit kuat. Itu penting. Sebab tu kalau sekarang orang datang berubat dengan saya, kalau dia datang seorang diri, saya tak nak rawat. Walaupun lelaki. Saya lelaki, tak ada datang seorang-seorang. Tak kira lah. Lelaki pun ramai yang lelaki baru lelaki. Betul. So memang kalau lelaki pun saya takkan rawat kalau dia datang seorang. Sebab ada kawan saya pernah kena, kita pegang belakang, tapi pesakit rasa kita pegang depan. Maksudnya dia kata perawat pegang buah dada dia dan sebagainya. Itu yang kita bimbang. Okay? Boleh jadi fitnah. Sakit pejam mata, dia pun tak nampak. Okay? Kita tepuk belakang macam biasa, tapi perasaan pesakit macam orang buat di depan. So sebab tu pentingnya ada ahli keluarga teman. Sebab tu pentingnya kadang-kadang kita rakam untuk menjaga kita balik. Okay? So kalau peringkat awal belajar ni, ada orang lain teman cukup lah, tak ada masalah. Kalau jadi apa-apa, ada orang backup bagi statement dan sebagainya. Ada soalan? Mudah muka kita. Okay. Kalau saya memang pegang kepala dia, tu je lah. Pegang kepala dia, seorang duduk. Seorang. Mai. Belum lagi. Yang belum lagi mai ya. Mai. Tengah segan, saya segan. Okey. Duduk. Okey. Kalau lah memang dia mudah nak muntah-muntah, kan tadi kita dah sediakan besen. So kita pegang lah kepala dia, tundukkan lah. Supaya dia tak terludah ke belah kita. Dan sebab tu juga pentingnya kita duduk di belakang sakit tadi. Kalau kita di depan, memang kena. Okey. So kalau kata dia ludah,
Kalau rasa dia mudah nak tahu agak, memang kita tekan. Penting juga buah kunci buah silat ni penting juga, kena tahu juga. Okey. Sebab kadang-kadang memang ataupun bila kita pegang dia nak tolak kepala, dia nak tunjai kita balik. Dia memang suka nak melawan kita. Memang kita perlu tekan. Sebab tu kadang-kadang orang kata kalau buat rawatan ni, kalau ahli keluarga tak jadi. Bukan tak jadi macam mana. Kalau saya rawat mak saya, memanglah kata sebaya akak sekali. Saya nak tepuk mak saya macam tu. Tak sampai hati. Nak rawat isteri saya, nak tekan isteri saya macam ni, tak sampai hati. Bini kita kot, mak kita kot. Tapi kalau makcik datang, akak datang, dalam hati saya, pergi mampulah kau, aku nak rawat kau, tak kira lah, aku tekan je. Betul? Bukanlah tujuan dia, orang kata kalau rawat isteri ke tak jadi, bukan sebab tak jadi apa. Sebab kita kadang-kadang nak picit tak sampai hati. Pegang ni dia dah sakit. Okay. Pegang sini dia dah sakit. Okay, ni simpan. Poin yang saya picit ni, nanti saya akan ajar. Bukan bulan ni. Sebab takutnya takut banyak sangat. Okay, peringkat demi peringkat. So kalau dia ludah ke, tak tidur, diam ke, betul kita nak lapang tu. Tak lapang tu. Dan saya rawat, memang saya duduk atas tikar. Saya tak rawat atas ni. Mesti duduk atas tikar. Sebab dia ludah ke, dia termuntah, tak sempat tahan ke, at least dia jatuh atas tikar. Okay. Sebab tu kalau saya buat rawatan, memang mesti atas tikar. Sakit mesti duduk atas tikar. Kok dia nak terkencing ke, tak tahu pernah ada saat itu dia terkencing ke apa ke, macam basah lepas dia bangun. So at least ada tikar. Yang paling banyak dia termuntah lah. Kita dah pesan nak termuntah pegang, tapi kadang-kadang dia pun ego kat degil. Tak apa. Bila nak termuntah, terus termuntah, tak sempat dah nak pegang. Sebab tu ada tikar, at least ada tikar lah. Okay, selesai. Bangun. Okay, ada soalan? Itu biasa saja, normal. Memang selalu. Kalau kita baca ada getaran-getaran. So getaran tu mungkin kita tak perasan sangat. Yang gerak-gerak gitu. Terasa gerak-gerak itu, itu biasa. Okay? Saya ni kadang-kadang baring, rasa kepala saya. Bila migraine boleh jadi. Okay? Migraine daripada gangguan juga boleh jadi. Okay? Ada timing dia tak? Dia datang dia. Okay. Biasanya sebelah petang biasanya dia lebih kuat. Okay. Ada soalan? Kita rukyah. Okay, anak. Okay, untuk kes anak, yang perlu utama untuk saya rawat bukan anak, adalah mak dia dan juga ayah dia. Semua kes anak yang masih kecil macam ni lah. Kalau anak dah besar macam ni, anak dara macam ni, kita rawat dia lah kalau anak sakit. Kalau anak-anak yang belum akil balik, kalau sakit, biasanya mak dan ayah itu yang utama untuk saya rawat. Mak atau ayah atau kedua-duanya. Sama juga, baby menangis malam, saya tak pegang mak tak apa. Saya tak pegang anak tak apa. Mak tu yang saya nak rukyah. Mak terutamanya paling wajib ambil. Okay? Mak wajib ambil. Ayah tak apa. Ayah tengok atas simptom. Kalau ada, kita ambil. Kalau tak ada, kita tak ambil. Mak ada pun ambil, tak ada simptom pun kita ambil. Sebab mak dia lebih rapat dengan anak biasanya. So, untuk pulihkan anak, diri kita sebagai mak tu yang kena rawat dulu sampai pulih. Ada orang dia tak nak. Okay? Dia rasa dia okey. Memang dia dah okey. Sebab gangguan tu dah transfer kepada anak. Anak, dia dah tak ada mimpi-mimpi dah, dia kata. Sebab, ya memang tak ada lah. Sebab gangguan tu dah pergi ke anak. Tapi punca dia masuk daripada ibu kepada anak. So, nak kena rawat kedua-duanya. Dan dia lepas asal kita rukyah semua. Soalan? Dia masuk dekat mana? Kita ada 32 rongga jin boleh masuk. Okay. So sebab tu antara yang amalan saya sebelum tidur, okay,
Okey. Dalam badan kita ada 32 rongga jin masuk dalam badan kita. Sebab tu antara satu kaedah rawatan, teknik rawatan memakai minyak wangi kasturi kepada 32 poin tu. So minyak wangi kasturi kijang, kasturi hitam kita ambil, kita pakaikan di hujung-hujung jari. Calik di hujung jari. Jari tangan ada 10 di hujung-hujung kuku. Okey, tangan ada 10. Sapu di hujung jari kaki ada 10. Bukan nak lecek banyak sangat. Bagi dia ada wangi-wangi di hujung-hujung jari. Okey. Tangan 10, kaki 10. Di telinga 2. Sapu di cuping telinga. Okey, tak kisahlah bagi ada wangi kat sini. Kat mata sikit. Cuma mata jangan sapu banyak sangat. Minyak wangi. Kelopak ni kening ke. Sebab dia pedih nanti. Kalau budak, anak, sapu di kening. Jangan di kelopak. Kalau orang tua boleh sapu di kelopak. Tapi dia bergantung atas minyak wangi. Ada minyak wangi, kalau minyak wangi yang murah-murah, panas dan pedih. So sapu sikit je. Di hidung. Okay, lubang hidung 2. Okay, mulut 1. Di bibir sikit. Okay, di puting payudara. Pusat, kubur dan dubur. 32. Cukup. Okay. Tambahan, barulah nak sapu di nadi-nadi. Di sini, di leher. Kalau budak-budak, sapu di ubun-ubun. Baby, sapu di ubun-ubun. Tambahan lagi, di pergelangan-pergelangan sendi, sapu minyak wangi kasturi. Okay. Ini tambahan. Yang utama 32 poin tadi. Pakai minyak wangi ini semasa nak tidur terutama dia. Sebelum nak tidur ni sapu minyak wangi. Tak nak bagi dia masuk dalam badan kita. Okay. Lepas tu barulah nak pakai wangi kat leher ke, kat mata ke apa ke, itu tambahan. Terutama benteng diri sebelum tidur. Nak wangi, nak tidur tu yang kena wangi. Bukan nak pergi bandar tu baru nak wangi. Nak pergi bandar wangi lain. Ini nak wangi benteng diri. Okey. Ada soalan lain? Okey, siapa nak menjadi mangsa? Laki dan perempuan. Mari. Mari yang belum ni. Yang belum. Okey, untuk menggunakan sejadah ni, kita boleh menjadikan dia juga sebagai tempat kita pukul. Ini juga untuk mengelakkan fitnah juga. Okey, lagi sedap ni, lagi padu. Dia bunyi je berat. Dia tak sakit mana. Okey. Sakit? Sakit juga. Okey. Boleh. Cakap. Sama saja. Ataupun tadi kalau rasa guna sejadah nak lapik juga boleh. Tapi bila lapik ni dia kena tepuk kuat sikit kan baru dia rasa. Tadi kita boleh slow sikit. Ataupun kalau kena kaedah sejadah boleh juga. Itu. Tapi biasanya kalau sejadah ni pukul belakang lah. Kita tak pukul lah muka dia ke. Lipat muka dia tak lah. Kita belakang saja. Kaki pun jangan, kalau kaki pun situ-situ je. Situ-situ saja. Kalau guna sejadah. Sebab tu bagi saya teknik ni tak ada masalah mana-mana pun. Bukan teknik yang utama. Yang utama adalah bacaan. Teknik ni hanya sebagai pelengkap sahaja. Penambah perisa sahaja. Untuk kita nampak kesan dia. Kalau kita baca cukup baik, bacaan saja sudah memadai. Okay? Cuma mungkin kita di peringkat awal, kalau kita baca sahaja tanpa teknik fizikal, tak rasa. So kalau kita baca, memang kita baca Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Guna sejadah ni dia sangat berkesan untuk kita kalau rawat pesakit ramai. Seorang tepuk tak ada masalah. Kalau dah kena 10 orang tepuk, tangan perawat pun kebas juga. Betul? So inilah tujuan kita ada kayu, rotan dan sebagainya supaya untuk kita tepuk ni. Kadang-kadang tepuk orang juga, badan orang tak sama.
Badan orang berisi kita tepuk, sedap-sedap lagi. Kalau badan orang yang kurus, kita tepuk kena tulang, sakit tangan kita ni. Kena ada 5 orang, sakit juga. Sebab tu kadang-kadang perlu teknik-teknik lain, kita kena faham. Boleh, so guna sejadah, kita pun tak rasa sangat. Okay, boleh. Okey, persoalan pesakit nampak gangguan jin. Orang yang nampak gangguan jin, dia tu sakit dulu. Hanya mata jin boleh nampak jin. Okey, sebab tu kalau kata ada perawat yang asyik dakwa boleh nampak, kita bimbang, dia tu sakit dulu. Kita mata manusia secara normal tak nampak alam jin. Okey, so kalaulah saya boleh nampak jin pada akak, ada 2 keadaan. Satu, akak memang sakit, ada jin yang saya boleh nampak. Kebolehan saya nampak juga datang daripada jin. Cuma ada orang dakwa insan terpilih lah, kelebihan lah, so kasyaf lah. Sebab jelas alam jin, kita tak nampak makhluk jin. Dalam Quran dah jelas dah. Yang kita nampak hanyalah jelmaan-jelmaan sahaja. Kalau sesekali sahaja ternampak, mungkin Allah nak tunjuk. Tapi kerap nampak. Kalau perawat tu dia kerap nampak, dia nak pergi rumah orang, dia tahu dah ada jin tunggu kat pintu, ada jin tunggu dekat pagar. So kalau dia nampak-nampak macam tu, menunjukkan dia tu sakit dulu. Kalau kata ilmu kasaf ni, saya mengaku dan percaya memang ada Allah bagi ilmu tu, insan terpilih betul-betul. Tapi kalau 100 orang, yang insan terpilih ni mungkin 2 saja. Yang 98 ni diganggu jin dulu, ruqyah dulu. Saya tak nafikan, memang ilmu Allah ini luas. Allah mungkin bagi kelebihan kepada orang tu untuk nampak. Tapi jangan semudah-mudah tu dakwa dia boleh nampak. Kalau yang betul-betul terpilih ni, mungkin 1 atau 2 orang saja. Dan kebanyakan dia yang boleh nampak, memang sejarah dia memang seorang pesakit. Kebanyakannya. Kalau kata perawat sekalipun, sejarah dia sebelum jadi perawat, dia pesakit dulu. Kebanyakan kes. Bila kita cakap itu, memang orang akan kecam. Awak tak diberi kelebihan, jangan ada dengki dengan kelebihan orang lain. Kita bukan dengki dengan kelebihan orang lain. Kita menyatakan apa yang ulama dah jelaskan. Kita tak nampak alam jin. Kalau ikut mazhab Syafi'i, siapa yang mendakwa boleh melihat jin, terbatal syahadah dia. Kena bersyahadah semula. So yang kita nampak sekali-sekali itu, itu kita hanya nampak jelmaan sahaja. Kita tak nampak dalam bentuk asal dia. Jelmaan dia pocong ke, bayangan gelap ke, harimau ke, nampak kelibat ke. Yang kita nampak hanyalah jelmaan-jelmaan sahaja. Okey, jelas. So maksudnya kalau kes yang ada orang nampak ada jin kat kita, jin pada kita tu mungkin memang kita punya sakit. Dia yang nampak tu juga sakit. So dua-dua kena berubat. Okay.